Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ini Dr. Mazhar keluarkan satu kenyataan yang menjawab dakwaan daripada ada orang lah, satu kumpulan yang mengatakan bahawa Dr. Mazhar ni dah sesat. Sebab apa dia sesat? Sebab telah mengatakan bahawa Allah Ta'ala ni alam ghaib. Dan banyak video dibuat benda macam tu dan dijadikan modal untuk nak mengatakan bahawa Dr. Mazhar menyatakan bahawa Allah Ta'ala ni adalah alam ghaib. Dan naratif itu digunakan untuk menunjukkan bahawa Dr. Mazhar telah mempunyai pemikiran yang salah di dalam memahami alam. Kerana menurut ulama, alam itu adalah masiwallah, apa yang selain daripada Allah Ta'ala. Maka bila dia kata bahawa alam ini Allah Ta'ala ini alam ghaib, maka itu telah bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itulah naratif yang cuba dibawa oleh orang ini. Bukan seorang tapi satu kumpulan ni. Saya tak tahu pasal apa sekarang ni mereka cuba untuk nak serang Dr. Mazhar pula. Sahabat-sahabat, kita letakkan dulu pendirian kita terhadap hal ni. Yang pertama sekali, pendirian kita adalah pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni pula terbahagi kepada beberapa kumpulan. Al-Asy'ariyah ada yang dia tak setuju dengan Maturidiyah. Oleh sebab itu kita tak sebut Al-Asy'ariyah itu adalah Maturidiyah dan Maturidiyah itu adalah Al-Asy'ariyah. Demikian juga Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak pernah menolak Al-Hanabilah. Walaupun pandangan-pandangan Hanabilah tidaklah kesemuanya sama dengan pandangan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan di sana ada lagi kumpulan Ahlul Hadis dan sebagainya. Sahabat-sahabat, apabila kita mengetahui tentang hal itu, tentang hakikat bahawa tiada kesepakatan di dalam isu perbincangan akidah, maka kita sebaiknya berlapang dada di dalam hal ni. Kalau kita boleh buat kerjasama dengan orang bukan Islam, maka dengan orang Islam lebih baik kita bekerjasama dengan baik dengan mereka. Dengan maksud kita meletakkan ucapan mereka pada tempat yang sepatutnya. Kalau dia orang tak cakap, jangan kita pergi letak benda tu. Walaupun kita mungkin tak setuju, tapi kalau dia tak cakap, kita tak payahlah sebut. Dan kalau dia cakap pun, dia cakap itu kita letakkan pada tempat yang patut. Jangan kita pusing dia supaya bagi kena dengan pandangan kita yang mengatakan pandangan mereka salah. Dia dalam video yang sebelum ni, orang tu kata Allah Ta'ala ni adalah alam ghaib. Katanya Dr. Mazhar sebut Allah Ta'ala ni adalah alam ghaib. Jadi nak mengatakan bahawa Allah Ta'ala duduk di dalam alam ghaib. Sedangkan ada alam syahadah dan alam ghaib. Jadi Allah Ta'ala duduk di dalam alam. Sedangkan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahawa Allah Ta'ala ni di luar alam. Dia tidak duduk di dalam alam. Sebab alam ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka mustahil lah, sangat-sangat mustahil Allah Ta'ala duduk di dalam alam. Saya nak baca kenyataan Dr. Mazhar apabila beliau menjawab terhadap dakwaan ataupun naratif yang cuba dibawa oleh sebahagian orang ini dan cuba untuk buat defamation kepada Dr. Mazhar, character assassination juga, macam-macam. Dr. Mazhar sebut dalam Facebooknya baru ni, Allah alam ghaib katanya. Ada orang tanya saya tentang satu potongan video ceramah saya yang dibuat oleh pihak tertentu yang memotong ucapan Allah ni alam ghaib. Mereka menjadikan video itu hujah saya telah kafir sebab menyatakan Allah itu makhluk. Demikianlah kebiasaan mereka. Dr. Mazhar boleh tahan bagi. Kemudian cakap saya itu ada konteks dan takdir, iaitu andaian wujud kalimat yang sering berlaku dalam cakap terutamanya masa ceramah. Saya sedang bercerita tentang Allah turun ke langit dunia dan tentang arash. Maka saya beritahu itu semua alam ghaib. Maka saya kata Allah ini alam ghaib. Maksudnya Allah ni berbicara tentang alam ghaib. Itulah konteks ayatnya jika dilihat bab yang sedang dibicarakan. Ini berlaku dalam bahasa di mana ditakdirkan jika ada qarinah ataupun kaitan yang jelas. Ini seperti ungkapan dalam hadis Qudsi riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Allah Ta'ala berfirman, anak Adam mencerca masa, sedangkan aku adalah masa, dan dalam tanganku malam dan siang.
qarinah ataupun kaitan ayat jelas bahawa bukan Allah itu masa, tetapi Allah pencipta masa. Pada tangannya malam dan siang, maka ayat aku adalah masa bermaksud aku adalah pencipta masa, bukan aku adalah masa. Logiknya pun, masakan saya kata Allah itu makhluk. Padahal beribu video ceramah saya menerangkan betapa Allah tidak sama dengan makhluk. Beribu ceramah itu mereka enggan dengar. Yang satu ungkapan itu yang mereka jadikan alasan. Sebabnya niat buruk yang tersimpan dalam jiwa kesufian mereka. Jika saya geng mereka, tentulah mereka takwil ucapan itu. Selama ini mereka boleh mentakwilkan perkara yang tiada qarinah. Mengapa di sini enggan mereka takwil perkara yang jelas qarinah dan logiknya? Mereka kata kami aswaja tidak mudah mengkafirkan seperti geng ahli sunnah wal jamaah yang suka tanya dalil. Ketika mereka menari dan meminta dari mayat dikubur, mereka berikan berbagai takwilan. Video yang mereka potong itu tidak mahu mereka berikan takwilan pula. Demikianlah apabila niat buruk dan pemusuhan dijadikan keutamaan dalam kehidupan sesetengah manusia. Di sebalik serban besar dan kononnya kesufian, sentiasa tersimpan di dada niat yang buruk serta sangkaan yang tidak baik kepada muslim yang lain. Semoga Allah memelihara kita dari semua itu. Itu kenyataan Dr. Mazhar dekat dalam Facebook beliau. Sahabat-sahabat, kenyataan ini sangat penting untuk kita lihat dan kita perhatikan. Apabila kita sebut tentang kesepakatan bahawa Allah Ta'ala di luar makhluk ini, kita semua sepakat bab tu. Tiba-tiba datang kawan kita, dia sebut sebaliknya dalam keadaan dia tidak syarahkan benda itu. Adakah boleh kita berikan sangka baik terhadap hal itu? Ya, sepatutnya kita berikan sangka baik dia dalam hal berkenaan kerana kita melihat pelbagai kontradik berlaku di situ. Ada contradiction pada kenyataan yang lepas, ada kenyataan yang sekarang. Bila ada contradiction di dalam hal itu, maka kita perlu memberikan sangka baik kepada mereka. Saya ingat ketika di Al-Azhar dahulu, ada beberapa pengajian kami mengajar bahawa apabila seseorang daripada kalangan saudara kamu menyebutkan sesuatu perkara yang kamu tidak suka, tetapi sebelum kamu memberikan apa-apa tindakan, berikanlah pelbagai sebab dan juga alasan. Sebutlah, mungkin dia menyebutkan hal ini disebabkan hal ini. Mungkin dia sebutkan hal ini menyebabkan hal ini. Sehinggalah kamu tidak mampu untuk memberikan sangka baik lagi. Kalau dah tak boleh sangka baik, tak ada masalah. Waktu tu kita berhukum atas apa yang telah jelas di mata kita ataupun telah jelas di dalam kefahaman asas akal yang waras. Tapi kalau kita ni ada satu jenis perangai yang cukup buruk, iaitu dia nak pergi cari juga macam mana titik celah sikit pun, dan itu akan dibesar-besarkan sehingga menyebabkan orang menganggap buruknya orang itu, sedangkan itu mungkin titik celah beliau ataupun mungkin itu kesilapan daripada ucapan beliau ataupun tidak jelas di dalam ucapan beliau. Hati-hati sahabat-sahabat, sebab ini berkaitan tentang urusan umat Islam. Yang akhirnya kita di hadapan Allah akan berinteraksi di hadapan Allah. Kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala. Jangan kita sebut apa yang kita mahu menjatuhkan orang lain. Kerana semua kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra' 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan kamu sebut sesuatu perkara yang kamu tidak ada pengetahuan berkaitan tentangnya, kerana pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu akan dipersoalkan oleh Allah. Kalaulah benda yang kita tidak ada pengetahuan tentangnya pun kita tetap akan dipersoalkan, apatah lagi bila kita bercakap dengan tujuan untuk menyelewengkan fakta, menyelewengkan kenyataan, menyelewengkan kebenaran, sehingga akhirnya daripada orang tahu dia ni tak ada masalah, sehingga orang mengatakan bahawa dia ni ada masalah. Demikian juga kritikan saya terhadap sebahagian ustaz-ustaz kita yang duk mengajar ke pengajian akidah. Orang mengaji akidah, orang mengajar akidah sepatutnya akan menyebabkan lebih ramai orang kuat akidahnya. Bila kita mengajar akidah, lebih ramai orang yang menjadi Muslim. Tetapi pelik dan juga ajaib di dalam situasi kita, apabila belajar tentang akidah, lebih ramai orang dikafirkan, lebih ramai orang disesatkan, lebih ramai orang dimusyrikkan. Disebabkan kita mengaji akidah. Ini adalah satu penyelewengan di dalam pembelajaran. Moga-moga ia tidak merebak kepada masyarakat kita, tidak merebak kepada anak-anak kita, tidak merebak seluas-luasnya perangai buruk ini kepada ustaz-ustaz kita yang mengajar di masjid dan di surau. Wallahu ta'ala alam. Saya harap sahabat-sahabat sekarang ni pun duduk dalam isu hadis 40. Saya nak ajak sungguh-sungguh sahabat-sahabat, kita belajar, kita
kita fahami hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi yang tengah jadi isu sekarang ni. Yang ni cukup penting sahabat-sahabat untuk kita memahami bagaimana sesuatu itu, ajaran-ajaran Islam itu difahami dengan begitu asas, dan apakah asas yang sentiasa ada pada Muslim yang tidak perlu dipertikaikan. Dapatkan buku ni, sertakan link dekat bawah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.